Selamat sejahtera, kami dari kumpulan Aramaiti ingin membentangkan refleksi video kami yang bertemakan kebudayaan tidak ketara dalam bahasa. Bahasa yang kami pilih adalah bahasa Kadazan Dusun. Sebelum saya memulakan refleksi video kami, saya akan mengenalkan ahli-ahli kumpulan saya, yaitu saya sendiri, Ivory Tengpoyi, nomor matriks BE231-60663, beserta dengan ahli-ahli kumpulan saya yang lain, yaitu Siti Nur Erma Syahira binti Sulaiman BE231-60677. Seterusnya Siti Nur Aisyah binti Ahmad Satya BE231-60697. Selain itu Nur Azwan Barin bin Jahimin BE231-60696. Dan akhir sekali Ayub bin Saleh BE231-60778. Dalam isi kandungan kami mengandungi 7 isi, yaitu pengenalan, keistimewaan bahasa Kadazan Dusun, contoh bahasa Kadazan Dusun, waktu kegunaan Kadazan Dusun, faktor kurangnya penggunaan bahasa Kadazan Dusun, kesan penggunaan bahasa Kadazan Dusun, langkah melestari bahasa Kadazan Dusun, dan akhir sekali rumusan. Pengenalan dalam bahasa Kadazan Dusun adalah sebutan dan ejaan suku kaum Kadazan Dusun dari satu daerah dengan daerah yang lain di negeri Sabah adalah berlainan tetapi masih membawa makna yang sama. Seterusnya, pada dasarnya bangsa Kadazan Dusun bertutur bahasa yang disandarkan pada dialek Bunduliwan dan diperkayakan dengan dialek-dialek etnik yang lain. Bahasa Kadazan Dusun terdiri daripada 4 kumpulan dialek, yaitu Pantai Barat, Pantai Timur, Utara, dan Pedalaman. Terdapat banyak keistimewaan bahasa Kadazan Dusun, yaitu mempunyai bahasa yang unik. Mereka membawa makna unggul dalam setiap perkataan dalam ayat mereka. Seterusnya, keistimewaan yang lain adalah penggunaan dalam upacara adat seperti bobohizan akan membuat upacara adat dalam bahasa Kadazan Dusun. Selain itu, keistimewaan bahasa Kadazan Dusun adalah untuk mengekalkan warisan budaya mereka. Akhirnya, bahasa Kadazan Dusun juga penting dalam nyanyian tradisional untuk memelihara bahasa ibunda mereka. Saya akan memberikan beberapa contoh perkataan atau ayat bahasa Kadazan Dusun. Yang pertama, selamat pagi dalam bahasa Kadazan Dusun adalah Osonong do dong kosabon. Selamat tengah hari petang adalah Osonong do sosodopon. Seterusnya, kemana kamu pergi adalah Hinonggo ngoyonnu. Selain itu, siapa nama kamu adalah Isai ngarannu. Seterusnya, nama saya dalam bahasa Kadazan Dusun ialah ngaranku I. Mari makan tengah hari adalah Kano mongayakan. Selain itu, cantiknya perempuan itu ialah Alawa no sumandak dilo. Akhir sekali, jumpa lagi adalah Kopi Roba Kawagu. Oleh itu, setiap ayat atau perkataan mempunyai nada mereka yang tersendiri. Oke, seterusnya saya perkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Siti Nur Erma Syahira binti Sulaiman. Saya akan menerangkan bilakah waktu yang sesuai untuk penggunaan bahasa Kadazan Dusun ini. Pertama sekali, komunikasi sepanjang hari. Bergantung kepada konteks dan situasi. Biasanya ia digunakan dalam komunikasi seharian dalam masyarakat Kadazan Dusun, seperti rumah, community, dan sebagainya. Kedua, upacara adat. Bahasa Kadazan Dusun ini sering digunakan dalam upacara tradisi, seperti perkawinan, upacara keagamaan, dan acara kebudayaan. Malah ada juga yang memberi pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Kadazan Dusun, supaya dapat membantu dalam pemeliharaan dan pengedaran budaya warisan. Bahasa ini juga digunakan dalam media tempatan seperti surat kabar, radio, dan televisyen yang menyajikan kandungan khas untuk masyarakat Kadazan Dusun. Nama saya Nur Azwan Barin bin Jahimin, nomor matriks BE231600696. Seterusnya, faktor kurangnya penggunaan bahasa Kadazan Dusun. Yang pertama ialah pengaruh media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Hal ini disebabkan
ramai golongan remaja pada masa kini maupun kanak-kanak yang mempunyai sifat ingin tahu yang tinggi, selaras dengan kemajuan teknologi kini. Mereka akan sentiasa ingin mencoba benda baru yang dilihat melalui aplikasi-aplikasi tersebut. Contohnya, budaya luar yang menarik perhatian sehingga ramai golongan remaja ataupun kanak-kanak yang terpengaruh dengan budaya tersebut. Ini akan membuatkan mereka lupa atau meninggalkan bahasa ibunda, yaitu bahasa Kadazan Dusun. Dan juga sebahagian daripada mereka yang malu dikatakan ketinggalan zaman karena mengikut peredaran zaman yang sudah terlalu jauh berbanding zaman dahulu yang sering menggunakan bahasa Kadazan Dusun, yaitu nenek-nenek moyang ataupun datuk dan ibu bapa mereka. Yang kedua, kebanyakan golongan remaja lebih berkomunikasi dalam bahasa Melayu maupun bahasa Inggris. Seperti yang kita tahu, di setiap tempat pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah maupun universiti lebih mementingkan atau menengahkan bahasa yang bahasa global, yaitu bahasa English. Lebih-lebih lagi semasa di dalam kuliah, seperti di sebuah university, tidak semua mahasiswa dan mahasiswi yang boleh mengambil bahasa Kadazan Dusun ini, karena ia juga tertakluk kepada kemampuan seseorang pelajar. Akhir sekali, tidak ramai orang yang fasih berbahasa Kadazan Dusun. Selaras dengan kemajuan teknologi dan peredaran zaman pada masa kini, ramai orang yang tidak fasih berbahasa Kadazan Dusun ataupun berbahasa ibunda karena mereka lebih mengikut zaman daripada mementingkan budaya tradisional seperti bahasa Kadazan Dusun tersebut. Seperti saya sendiri, saya juga kurang fasih dalam berbahasa Kadazan Dusun karena kebanyakan rekan-rekan saya juga tidak berbahasa Kadazan dan mereka lebih berbahasa Melayu karena tidak mengetahui atau tidak fasih berbahasa Kadazan Dusun. Hal itu mungkin karena kurang diberi pendedahan semasa kecil oleh ibu bapa maupun nenek atau datuk mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hasya Bidiam Setia, BA 2316097. Baiklah, faktor-faktor yang dinyatakan oleh rakan saya sebentar tadi dalam meninggalkan kesan yang mendalam kepada bahasa Kadazan Dusun. Yang pertama ialah kehilangan kelestarian bahasa dan adat resam. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka lebih mementingkan bahasa asing seperti bahasa Korea dan juga bahasa Jepun. Generasi muda beranggapan bahawa bahasa asing lebih mudah untuk dipelajari berbanding dengan bahasa etnik sendiri. Seterusnya ialah kehilangan sejarah budaya. Hal ini dikatakan kerana akibat daripada faktor kehilangan bahasa ini, ia telah menghilangkan keistimewaan bahasa Kadazan Dusun tersebut. Jika tidak dipraktikkan dan juga tidak dijaga dengan baik, bahasa ini tidak dikenali oleh generasi yang akan datang. Tidak mustahil bahawa bahasa ini akan pupus dan hilang di telan zaman. Baiklah, kita akan masuk kepada langkah untuk menjaga dan melestarikan bahasa Kadazan Dusun. Yang pertama sekali ialah mengadakan karnival bahasa. Hal ini dikatakan kerana karnival ini dapat memberi manfaat dan juga kesedaran kepada masyarakat supaya lebih mementingkan bahasa sendiri berbanding daripada bahasa asing. Mengadakan aktiviti seperti mengadakan pertandingan bahasa
meneka perkataan dalam bahasa Kadazan Dusun dan memberi hadiah yang bernilai kepada masyarakat. Hal ini dapat menarik perhatian anak muda untuk meneruskan dan menjaga bahasa Kadazan Dusun ini. Baiklah, langkah yang kedua ialah menambah bahasa ini ke dalam silibus kurikulum sekolah. Hal ini dapat menerapkan kesedaran dalam diri pelajar supaya menjaga bahasa etnik sendiri dan tidak mementingkan bahasa luar. Selepas selesai belajar, pelajar dapat mempraktikkan bahasa ini di luar sekolah, seperti mereka berkomunikasi dengan etnik Kadazan Dusun. Oleh yang demikian, berbagai pihak perlu memainkan peranan yang penting bagi melestarikan bahasa ini supaya tidak hilang di telan zaman. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ayub bin Saleh, memegang nombor kad metrik 23160778, akan menerangkan tentang rumusan berdasarkan bahasa Kadazan Dusun. Bahasa Kadazan Dusun bukan hanya satu alat komunikasi, tetapi ia merupakan penjaga warisan budaya dan identiti masyarakat Kadazan Dusun. Bahasa ini mencerminkan hubungan erat antara manusia dan alam sekitar, serta memainkan peranan penting dalam memastikan kelestarian generasi. Usaha untuk memelihara dan mengajar bahasa Kadazan Dusun menunjukkan kepentingan dalam mengekalkan aspek penting dari pewarisan budaya masyarakat ini. Itu sahaja refleksi dari kumpulan Aramaite. Sekian dan terima kasih.